Pertamanya, saya menegaskan bahawa moratorium pinjaman bank bukan hanya untuk sebilangan kecil rakyat. Moratorium ini tersedia untuk semua rakyat Malaysia yang terkesan, tidak kira sama ada daripada golongan B40, M40 atau T20. Semuanya layak mendapat bantuan dalam bentuk penangguhan, pengurangan dan perjadualan semula pinjaman. Golongan B40 mendapat lanjutan moratorium bank secara automatik. Golongan peniaga kecil mendapat lanjutan moratorium bank pun secara automatik. Golongan M40 pula hanya perlu buat self-declaration atau pengisytiharan sendiri tanpa perlu dokumen dan sebagainya. Bagi rakyat yang tidak tergolong dalam segmen-segmen di atas, mereka masih boleh mendapatkan moratorium dengan memohon kepada pihak bank masing-masing. Ya, Menteri. Dato' yang betul, saya akan menjawab soalan itu kemudian. Biar saya habis moratorium. Menteri, jangan lupa. Nanti saya akan jawab. Terima kasih. Yang ahli-ahli yang berhormat, sehubungan dengan pakej prihatin, Malaysia menjadi negara pertama di dunia di mana institusi perbankannya telah memberikan moratorium automatik kepada semua peminjam bank. Nilai yang dianggarkan ialah lebih kurang 100 bilion ringgit untuk 6 bulan. Setelah tamatnya moratorium automatik, Bank Negara Malaysia bersama institusi perbankan telah melanjutkan program moratorium dan bantuan bayaran balik pinjaman bermula Oktober 2020. Lebih 700,000 permohonan telah diterima dan daripada jumlah itu 98% peminjam telah menerima bantuan moratorium. Dalam Belanjawan 2021 pula, bantuan ini ditambah baik lagi. Sekali buat golongan B40, PKS Mikro dan M40 yang terkesan seperti yang sebut tadi. Ini selaras dengan saranan Yang Berhormat Pekan, Bagan Datuk, Pontian, Kota Melaka, Pasir Gudang, Semporna, Jelebu, Parit, Jempol dan Kuala Kedah agar sokongan diberikan kepada golongan-golongan ini. Ahli Yang Berhormat, menurut Bank Negara, pada bulan Oktober sekitar 85% peminjam bank telah menyambung semula bayaran balik pinjaman mereka. Namun, kerajaan sedar masih ada kebimbangan membiayai hutang disebabkan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, bergerak ke hadapan, kerajaan memberi komitmen akan terus mengadakan libat urus bersama institusi perbankan. Bersama-sama kami akan memastikan ketersediaan untuk membantu rakyat dan perniagaan sekiranya keadaan bertambah mencabar. Ahli Yang Berhormat, sehubungan dengan ulasan saya ini, saya berharap isu pelanjutan moratorium mendapat sokongan semua. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya meneruskan penghulungan dengan isu hangat yang kedua, KWSP. Saya jawab Yang Berhormat Bagan dulu. Menteri. Mengenai Sebelum Bagan, Yang Berhormat Bagan, yang mengenai soalan Yang Berhormat Bagan, kita memang memantau keadaan semasa di mana lebih kurang 700,000 sudah memohon, tapi golongan B40 dan golongan M40 masih lagi qualify lah untuk moratorium ini. Untuk soalan mengenai golongan B40 dan M40 nak mempermudahkan lagi proses ini telah dipermudahkan di mana kalau golongan B40 ataupun mikro PKS akan dapat kelulusan daripada pihak bank dalam masa 24 jam. Tidak perlu dokumen. Dia secara automatik buat permohonan, tidak perlu ada dokumen. Yang keduanya, untuk golongan M40 dia kena buat self declaration. Di sini juga tidak ada perlu ada dokumen, kelulusan akan diberi dalam masa tempoh 1 hingga 5 hari. Ya. Lepas tu mengenai komitmen kepada syarikat-syarikat ni yang Tanjung Karang, yang Muhammad Tanjung Karang. Ini ketika ini tidak ada akta spesifik bagi menyelia aktiviti kredit pengguna pada masa ini, di mana aktiviti kredit pengguna terletak di bawah bidang kuasa kementerian dan agensi berkaitan, tertakluk kepada beberapa undang-undang lah. Contohnya Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007, Akta Sewa Beli 1967, Akta Pemegang Pajak Gadai 1972, Akta Peminjam Wang 1951 dan juga Akta Koperasi 1993. Jadi sehubungan dengan itu, semasa pembentangan Belanjawan 2021, kerajaan telah mengumumkan pengubalan rang undang-undang kredit pengguna, ya, bagi memastikan semua peminjam menerima layanan yang adil semasa berurusan dengan pemberi kredit, sama ada pemberi kredit bank ataupun bukan bank, serta memastikan pelindungan pengguna ke atas semua pemberi kredit termasuk peruntukan berhubung dengan pendedahan maklumat penting produk kredit, terma dan syarat pinjaman yang adil, penilaian kemampuan kewangan, bantuan pengurusan hutang dan mekanisme penyelesaian pertikaian. Agensi pemberian kredit di bawah bukanlah pada masa inilah bukanlah di bawah seliaan Kementerian Kewangan. Walau bagaimanapun, kerajaan komited untuk berbincang dengan agensi pemberian kredit ke arah mencari penyelesaian yang baru bagi isu moratorium.
yang akan memberi penyelesaian, memberi manfaat win-win kepada peminjam dan agensi pemberian kredit ini.